Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim bertitah, semua pihak perlu berhenti mengambil kesempatan ke atas isu sarung kaki tertera kalimah Allah kerana perkara itu sudah dalam proses perundangan. Titah baginda, saya telah menitahkan untuk tindakan diambil mengikut lunas undang-undang, maka tidak perlu lagi untuk mana-mana pihak terus mengapi-apikan kemarahan secara berterusan. Tindakan diambil bukanlah untuk menghukum semata-mata, tetapi sebagai pengajaran dan peringatan pada semua untuk menjaga sensitiviti rakyat Malaysia. Seri Paduka Baginda bertitah adalah lebih baik untuk masyarakat mengambil iktibar daripada kejadian itu dan berusaha untuk mengeratkan lagi perpaduan. Baginda bertitah, kemarahan yang berlarutan tidak akan menguntungkan sesiapa. Semua pihak, terutamanya pemimpin masyarakat, perlu bertindak matang. Ajaklah rakyat ke arah perpaduan, bukan perpecahan. Inilah peluang untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik antara satu sama lain dalam masyarakat kita yang majmuk agar perkara sebegini tidak berulang lagi. Sebelum ini, video dan tangkap layar gambar stoken yang tertera kalimah Allah tulang menulis di media sosial yang didakwa dijual di sebuah kedai rangkaian sebaneka sehingga menimbulkan kemarahan umat Islam. Pada 16 Mac lepas, pengendali kedai rangkaian sebaneka itu memohon maaf susulan video tular penjualan stoken yang tertera kalimah Allah itu di cawangan Bandar Sunway, Petaring Jaya. Pengasas dan pengerusi eksekutif kumpulan KK Supermart dan Superstore Sdn Bhd, Datuk Seri Dr. Chai Kin Khan dan isterinya Datuk Seri Loh Siu Mui mengaku tidak bersalah di Mahkamah Session di Shah Alam atas dua pertuduhan melukakan perasaan orang Islam dalam isu berkaitan stoken tertera kalimah Allah. Sementara itu, pasangan suami isteri Soh Chin Huat dan Goh Lin Huai serta anak perempuan mereka Soh Hui San yang merupakan pengarah bagi syarikat pengedar Xinjiang Chang Sdn Bhd turut mengaku tidak bersalah atas pertuduhan bersubahat melukakan perasaan orang Islam dalam isu berkenaan pada tempat, waktu dan tarikh yang sama. Satu kematian melibatkan seorang bayi lelaki berusia 2 bulan akibat jangkitan pertusis atau batuk kokol direkodkan di Kelantan. Pengerusi Jawatankuasa Kerajaan Tempatan, Perumahan, Kesihatan dan Alam Sekitar Negeri, Hilmi Abdullah dalam kenyataan pada Rabu berkata, kematian itu dikesan di Tanah Merah pada bulan lepas. Beliau berkata setakat hari ini, sebanyak 29 kes direkodkan di seluruh negeri iaitu Kota Baru 11, Tanah Merah 7, Kuala Kerai 4, Pasir Putih 3, Tumpat 2 dan Gua Musang 2. Katanya 3 kawasan wabak juga telah diisytiharkan di Kelantan iaitu di Tanah Merah, Pasir Putih dan yang terbaru di Kota Baru pada 14 Mac lepas di sebuah pangsapuri di Kubang Kerian di sini. Berbanding tempoh sama minggu ke-12 tahun lepas, hanya terdapat 1 kes pertusis. Jelasnya perbandingan ini menunjukkan terdapat peningkatan yang signifikan kes pertusis yang dilaporkan di Kelantan. Katanya daripada 29 kes setakat hari ini, 22 kes atau 76% daripadanya melibatkan bayi berumur antara 1 hingga 5 bulan. Mengulas lanjut, Helmi berkata, tahun lalu terdapat 5 kes kematian dengan keseluruhan kes sebanyak 90 kes dengan peningkatan kes bermula pada minggu ke-35. Katanya bagi menangani jangkitan isu, Jabatan Kesihatan Negeri melalui cawangan pendidikan kesihatan telah meningkatkan hebahan kepada masyarakat berkenaan penyakit pertusis melalui media sosial dan bahan promosi kesihatan yang dipamerkan di klinik dan hospital. Notis kompaun dikenakan terhadap peniaga murtabak di Bazar Ramadan kerana didapati cuai semasa pengendalian makanan menyebabkan kehadiran cubisan kain pengelap dalam makanan berkenaan. Kementerian Kesihatan dalam kenyataan memaklumkan seserta lanjut melalui program keselamatan dan kualiti makanan turut mengenal pasti beberapa kesalahan dilakukan pemilik kerat, termasuk tidak membuat pengasingan yang jelas untuk bahan mentah dan makanan yang telah dimasak, menggunakan kain pengelap tidak bersih dan tidak memakai pakaian pelindung diri dengan sempurna. Katanya justru tindakan penguatkuasaan telah diambil terhadap gerai yang menjual makanan tersebut dengan mengeluarkan notis kompaun di bawah Peraturan 32/1/B Peraturan Kebersihan Makanan 2009. Menurut kenyataan itu, susulan aduan tular di media sosial mengenai pencemaran makanan di Bazar Ramadan Desa Pandan di Kuala Lumpur baru-baru ini. KKM sentiasa menjalankan pemantauan dan pemeriksaan di semua gerai Bazar Ramadan seluruh negara dan sehingga kini sebanyak 10,570 permis telah diperiksa. KKM turut mengingatkan peniaga premis makanan untuk meningkatkan tahap kebersihan dan keselamatan makanan di premis masing-masing bagi mengelakkan sebarang pencemaran silang dan kehadiran benda asing dalam makanan yang dijual. Katanya cuaca panas ketika ini juga boleh menyebabkan pembiakan bakteria lebih panas dan menyebabkan makanan cepat basi daripada kebiasaan. Orang ramai dinasihatkan untuk mengutamakan keselamatan makanan sepanjang Ramadan ini dalam memilih apa sahaja juadah berbuka. Sebelum membeli, perhati dan pilih serta amalkan lihat, hidung, rasa kerana ia langkah paling mudah untuk mengelakkan keracunan makanan.
Menurut KKM, peniaga makanan yang didapati tidak mematuhi kehendak di bawah Akta Makanan 1983 dan peraturan-peraturan di bawahnya boleh dikenakan tindakan denda tidak melebihi RM100,000 atau penjara tidak melebihi 10 tahun atau kedua-duanya sekali. KKM sentiasa peka dan prihatin terhadap perkara-perkara yang boleh mengancam keselamatan pengguna dan menegaskan bahawa tahap keselamatan dan kualiti makanan sepanjang Ramadan adalah terkawal.